Pengampunan Najib. Zahid Hamidi mohon ihsan agung. Isu keadilan atau polemik politik. Salam sejahtera dan selamat datang ke Current Sphere NY. Hari ini kita akan kupas satu isu panas yang sangat hangat di negara kita sekarang ini. Permohonan pengampunan penuh untuk Datuk Seri Najib Razak yang disuarakan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Adakah ini soal keadilan atau ada agenda politik yang lebih besar di sebaliknya? Mari kita rungkai satu persatu di dalam video ini. Permohonan pengampunan penuh untuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak kembali menjadi tajuk utama selepas Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi membuat rayuan terbuka kepada Yang di-Pertuan Agong. Permintaan ini bukan sekadar permohonan biasa, tetapi ia disertakan dengan hujah-hujah yang merujuk kepada titah adendum yang dikatakan telah dikeluarkan oleh Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ketika baginda masih memegang jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Zahid Hamidi dalam kenyataannya menegaskan bahwa UMNO menghormati sepenuhnya proses perundangan yang sedang berlangsung. Namun, pada masa yang sama, parti itu tidak akan berhenti memperjuangkan keadilan buat Najib Razak. Isu ini semakin kompleks apabila Mahkamah Rayuan membenarkan Najib memulakan prosiding semakan kehakiman bagi membuktikan kewujudan titah adendum tersebut yang kononnya membolehkan beliau menjalani baki hukuman penjara di bawah tahanan rumah. Titah adendum ini menjadi titik tengah kepada keseluruhan perdebatan. Berdasarkan kenyataan rasmi pengelola Bijaya di Raja Sultan Pahang, titah tersebut wujud dan sahih. Ini bermakna terdapat asas yang kukuh untuk Najib memohon semakan kehakiman dan seterusnya mendapatkan pertimbangan sewajarnya di Mahkamah Tinggi. Keputusan Mahkamah Rayuan yang membenarkan Najib mengemukakan keterangan baru turut memberi harapan besar kepada para penyokong bekas Perdana Menteri itu. Dalam perkembangan yang sama, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail turut tampil mempertahankan kedudukan beliau dan Zahid Hamidi berhubungan afidavit yang mereka kemukakan. Menurutnya, surat daripada Majlis Kesultanan Pahang bertarikh 4 Januari 2024 membuktikan bahwa afidavit tersebut bukan sekadar kabar angin, tetapi bersandarkan fakta yang sahih dan berasas. Namun, di sebalik fakta perundangan dan titah diraja, wujud persoalan besar yang bermain di minda rakyat. Adakah permohonan ini benar-benar berasaskan prinsip keadilan atau ia sekadar satu langkah strategik untuk mengembalikan pengaruh politik Najib dalam lanskap politik negara? Kita tidak boleh menafikan bahwa Datuk Seri Najib Razak masih mempunyai pengaruh yang besar khususnya di kalangan penyokong setia UMNO. Penyokong Najib sering mendakwa bahwa bekas Perdana Menteri itu telah menjadi mangsa pendakwaan selektif dan tidak diberi ruang sepenuhnya untuk membela diri. Sebaliknya, pihak yang mengkritik permohonan pengampunan ini berpendapat bahwa langkah ini akan merosakkan integriti institusi kehakiman dan memperkukuhkan persepsi bahwa sistem keadilan di Malaysia boleh dipengaruhi oleh kuasa politik. Dalam konteks yang lebih luas, permohonan ini turut membawa implikasi politik yang signifikan. Sekiranya pengampunan penuh diberikan kepada Najib, ia bakal mengubah dinamik politik UMNO secara drastik. Najib mungkin akan kembali sebagai salah satu pemimpin penting dalam parti dan berpotensi memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju UMNO. Malah mungkin juga dalam kerajaan perpaduan yang diterajui oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun, senario ini juga berpotensi mencetuskan ketegangan politik dalam kalangan parti-parti komponen kerajaan perpaduan, terutama sekali melibatkan
melibatkan parti seperti PKR, DAP, dan GPS yang mungkin melihat pengampunan Najib sebagai langkah ke belakang dalam usaha reformasi institusi dan pentadbiran negara. Pada masa yang sama, kita juga tidak boleh mengetepikan kesan psikologi terhadap rakyat. Ramai yang mengikuti kes SRC International ini dengan penuh perhatian dan melihat keputusan akhir kes ini sebagai simbol kepada perjuangan menentang rasuah di negara ini. Sekiranya Najib diberikan pengampunan penuh, adakah ia akan dilihat sebagai pengkhianatan kepada usaha membantras salah guna kuasa dan rasuah di Malaysia? Adakah rakyat akan kehilangan keyakinan terhadap sistem keadilan negara? Perdebatan ini semakin meruncing apabila persoalan mengenai pengaruh institusi diraja dalam sistem kehakiman turut dibangkitkan. Sejauh manakah titah adendum harus diberi pertimbangan oleh mahkamah? Adakah ia akan membuka pintu kepada lebih banyak kes berprofil tinggi untuk membuat tuntutan yang serupa pada masa hadapan? Dalam sistem demokrasi berperlembagaan seperti Malaysia, keseimbangan antara kuasa eksekutif, kehakiman, dan monarki amat penting untuk dipelihara. Jika salah satu daripada kuasa ini dilihat terlalu dominan atau dipengaruhi oleh pihak tertentu, ia akan membawa kesan yang sukar untuk diperbaiki dalam jangka masa yang panjang. Dalam kalangan penganalisis politik pula, terdapat juga pandangan yang menyatakan bahwa permohonan pengampunan ini semakin menjadi senjata dua mata. Sekiranya pengampunan penuh diberikan, ia akan mengukuhkan semula sokongan penyokong setia Najib dan UMNO. Namun pada masa yang sama, ia juga berpotensi mencetuskan kemarahan dan protes daripada pihak yang menentang. Begitu juga jika permohonan ini ditolak, ia mungkin akan merenggangkan lagi hubungan antara UMNO dengan parti-parti komponen lain dalam kerajaan perpaduan. Akhirnya, isu ini bukan saja tentang seorang individu, tetapi tentang kepercayaan rakyat terhadap sistem kehakiman dan institusi negara. Persoalan tentang integriti, keadilan, dan ketelusan akan terus menjadi perdebatan utama dalam kalangan rakyat Malaysia. Apa pendapat Anda tentang permohonan pengampunan penuh untuk Datuk Seri Najib Razak? Adakah ini satu langkah yang betul atau sebaliknya? Tinggalkan pendapat Anda di bawah dan ulaskan pendapat Anda di ruangan komen, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Current Sphere MY. Sekian saja, kita jumpa lagi di dalam video seterusnya. Terima kasih.